Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, pagi ni teacher akan terangkan semula bagaimana cara kita nak permudahkan pecahan. Maksudnya kita nak tukarkan pecahan kepada bentuk yang termudah iaitu yang terkecil. Maksudnya pecahan awak tu dah tak boleh nak kecilkan lagi. Okay, maksudnya pecahan awak dah tak boleh dipotong dengan apa-apa sifir pun. Okay, kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh yang ini. Okay, 2/4. Okay, kita nak permudahkan pecahan ni menjadi pecahan termudah. Okay, bagaimana? Okay, pertama sekali teacher akan terangkan menggunakan kaedah jari. Okay, kita guna jari. Okay, awak keluarkan jari awak. Okay, di sini teacher lukislah untuk mewakili jari. Sekejap ya. Okay. Lukis dulu jari. 5 jari. 4, 5. Okey, jari yang pertama ni mewakili 1. Darab 1. Yang ni darab 2, darab 3, darab 4 dengan darab 5. Okey. Disebabkan nombor pengangka ni ialah 2. Jadi kita tulis sifir 2 lah. Ataupun awak keluarkan jari awak, awak baca sifir 2. Okey, yang ni ialah 2. Sifir 2 lah, 2. Okey, 2 darab 1, 2. Okey, kemudian 4. Kemudian 6. Kemudian 8. Dan akhir sekali 10. Okey. Okey. Perhatikan nombor 2 ni. Dia berada pada jari yang pertama iaitu jari ibu jari kita ni. Kita wakilkan sebagai jari 1. Okey. Telunjuk jari 2. Jari hantu ialah jari 3. Jari manis ialah jari 4 dan kelingking ialah jari yang kelima. Okey. So, nombor 2 ni berada pada jari yang pertama kan iaitu jari 1. Jadi kita potong nombor 2 ni dia jadi 1. Okey, dia jadi 1. Okey, kemudian 4. 4 berada pada jari 2. Jadi kita potong dia jadi 2. Okey. So jawapan awak dia jadi 1/2. Macam tu. Okey. Yang ni ialah pecahan termudah dia lah. Sebab tengok atas ni dah 1. 1 ni kita tak boleh potong dah dengan sifir lain. Jadi maksudnya pecahan ni ialah pecahan yang terkecil. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Masih menggunakan kaedah jari. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Mula-mula kita tengok 4 dengan 8 ni. Okey. Kalau sini 4, kita baca sifir 4 lah kat sini. Okey. Okey, sifir 4. Kita nak tengok 8 ni ada tak dalam sifir 4. Jadi kalau dia ada dalam sifir 4, kita boleh gunakan kaedah jari ni untuk potong dia lah. Macam yang teacher buat untuk soalan 1 ni tadi. Okey, kita buat sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20. Okey, 4 ni berada pada jari yang 1 ni. Jari 1. So kita potong dia jadi 1. Okey, 8 ni ada pada jari 2. Jadi kita potong dia jadi 2. So jawapan dia jadi 1/2. Mudah kan? Okey. Kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey. Tengok contoh yang ketiga. Okey. Sekejap
Contoh yang ketiga. Kejap. Bukan yang ni. Kejap. Okey, ni. Contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, tengok 3 dengan 9. Okey, kita buatlah sifir 3. Buat jari dulu. Okey, kita buat jari. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, kita buat sifir 3. Okey, yang pertama 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. 3 darab 3, 9. 3 darab 4, 12. 3 darab 5, 5. 15. Okey, 3 ni ada pada jari 1. Jadi kita potong jadi 1. Okey, 9 ada pada jari 3. Jadi kita potong dia jadi 3. Jadi awak dapat 1/3 sebagai pecahan termudah dia. Okey, nombor 5. Nombor 4. Okey. Nombor 4 ialah 5/15. Okey, 5/15. Okey, kita buat jari. Okey. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. 5 darab 3, 15. 5 darab 4, 20. 5 darab 5, 25. Okey. 5 ni ada pada jari 1. Jadi kita potong dia jadi 1. Okey. 15 ni ada pada jari 3 kan? Jadi kita potong 15 ni jadi 3. So jawapan dia ialah 1/3. Macam tu saja. Okey. Seterusnya. Sekejap Okey. Kita tengok contoh yang kelima. Okey, tengok contoh yang kelima. Okey, 6/36. 6/36. Okey, kita buat jari. Kita buat jari. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 6 darab 1, 6. 6 darab 2, 12. 6 darab 3, 18. 6 darab 4, 24. 6 darab 5, 30. Kalau awak tak hafal sifir tak apa. Tak ada masalah, boleh tengok sifir. Okey. Tapi seboleh-bolehnya hafal sifir lah. Kalau bila awak hafal sifir, awak boleh terus pakai jari awak. Tak perlu nak lukis jari macam teacher buat ni. Okey, boleh terus baca dari jari awak. Berapa jari awak keluar tu menunjukkan jawapan dia lah. Contoh 6 darab 1. Jadi jari awak keluar 1. Jadi awak potong lah. Jadi 1. Contoh yang 36 ni. Tak ada kan kat sini. Nampak tak? Ni jari ni sampai 5 je. So awak kena guna jari tangan sebelah lagi lah. Gunakan tangan sebelah lagi. Kita ada 10 jari kan. Sambung kat sini. Jadi 6 darab 6, 36. 6 darab 7, 42. 6 darab 8, 48. 6 darab 9, 54. Dan 6 darab 10, 60.
Jadi 36 ni berada pada jari yang ke-6 lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita potong dia dapat 6. Jadi jawapan awak ialah 1/6. Okey. Okey. Kemudian tengok soalan ke-6 ni. Okey, 7/35. Okey, 7 dengan 35 ni ada dalam sifir 7. Jadi kita buat sifir 7 lah pada jari. Okey, kita lukis jari dulu. Okey. 7 darab 1, 7. 7 darab 2, 14. 7 darab 3, 21. 7 darab 4, 28. 7 darab 5, 35. Okey. Jadi ni 7 ni dekat jari 1. Jadi kita potong lah jadi 1. Okey, 5 ni dekat 35 ni dekat jari yang ke-5. Jadi kita potong lah. Jadi 5. So jawapan dia 1/5. Macam tu. Okey. Kemudian okey, kadang-kadang awak akan jumpa nombor bercampur. Okey, macam ni Awak akan jumpa nombor bercampur. Macam soalan 7 ni. Okey, nombor bercampur. 2, 3/21. Okey. Tak payah risau. Kalau nombor bercampur ni, awak abaikan je nombor bulat depan ni. Okey. Nombor bercampur ingat semula. Nombor bercampur ialah gabungan nombor bulat dengan pecahan wajar. Jadi nombor bulat ni kita salin semula je lah. Okey, kita salin semula. Okey, nombor bulat ni kita salin semula sebagai 2 sebab dia tak terlibat dalam pemudahkan pecahan ni. Okey, yang kita perlu pemudahkan 3/21 ni saja. Okey, 2 tu hanya salin semula. Okey, kemudian kita tengok 3 dengan 21 ni. Awak tengok dekat sifir. Okey, 3 dengan 21 ni dia ada dalam sifir 3. Jadi kita buat sifir 3 lah. Pada jari kita ni. Okey, kalau awak tak nak lukis, awak pakai jari awak je lah. Keluarkan jari awak. 3 darab 1, 3. Okey, 3 darab 2, keluarkan jari kedua. Ialah 6. 3 darab 3, keluarkan jari ketiga. Dapat 9. Kemudian 3 darab 4, keluarkan jari yang keempat. Dapat 12. 3 darab 5, keluarkan jari kelima. Dapat 15. Okey, tak jumpa lagi 21 ni. Jadi guna lagi sebelah tangan. Okey. Guna lagi sebelah tangan. Okey, keluarkan jari yang ke-6. Maksudnya 3 darab 6, 18. Tak jumpa lagi. Okey, keluarkan jari yang ke-7 pula. 3 darab 7, 21. Baru kita jumpa. Nampak tak? Okey, maksudnya awak keluarkan jari 1. Maksudnya itu menunjukkan 3 darab 1 lah. Nak dapatkan 3 ni. Okey, nak dapatkan 21. Awak kena keluarkan berapa jari ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi potong. Dia jadi 7 lah. So jawapan dia ialah 2. 1 ni kita salin sebagai pengangka baru. Per dengan 7. Jadi penyebut yang baru. So jawapan dia ialah 2 1/7. Okey, nombor 8. Ni pun sama macam tadi lah. Nombor 4 tu ialah nombor bulat. Jadi kita salin dia semula. Dia tak terlibat dalam pemudah pecahan ni. Yang kita nak potong ialah ni lah. 8 dengan 24 ni saja. Okey, kita buat jari. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 8 darab 1, 8. Maksudnya 8 darab 1 awak keluarkan jari 1 lah. Okey, 8 darab 2, 16. Okey, maksudnya awak keluarkan jari yang kedua. Dapat 16. Okey, awak keluarkan pula jari yang ketiga, dia dapat 8 darab 3 iaitu 24. Dah jumpa kan? Okey, bila dah jumpa tak perlulah lagi buat yang keluarkan jari yang seterusnya ni sebenarnya. Okey, kita nak cari nombor yang apa?
yang kita nak potong ni saja. So 8 ni ialah 8 darab 1 sebab dia ada pada jari 1, maksudnya awak keluarkan satu jari 8 darab 1. So jadi potonglah dia jadi 1. Okay, untuk dapatkan 24 ni awak keluarkan 3 jari. Itu menunjukkan 8 darab 3 untuk dapatkan 24. So jawapan dia ialah 4, 1/3. Okay, ini adalah bentuk termudah dia. Okay. Okay. Kita tengok contoh yang terakhir untuk menggunakan kaedah jari ni. Okay. Okay. Tengok contoh ke-9 ni. Okay, 6 dengan 9 ni awak kena semak dulu. Dia berada dalam sifir mana? Maksud teacher, kedua-dua nombor ni berada pada sifir mana? Bersama-sama. Kalau awak semak, dia ada dalam sifir 3. Okay, kedua-dua nombor ni dia berada dalam sifir 3. Oleh itu, kita buat sifir 3 lah kat jari kita tu. Kat jari yang dilukis ni, kita buat sifir 3 lah, bukan buat sifir 6. Okay, jangan salah faham kalau awak tengok nombor kat atas ni 6, buat sifir 6, tak semestinya. Tadi teacher kata awak perlu semak dulu. Penyebut dengan pengangka ni dia ada dalam sifir mana? Bersama-sama. Tengok dekat list sifir tu. 6 dengan 9 dia ada dekat sifir 3. So kita baca dengan sifir 3 lah. Buat jari sifir 3. Okay, kalau awak nak keluarkan jari awak pun boleh. Tak perlu lukis macam ni maksudnya 3 darab 1, 3. Maksudnya kita keluarkan satu jari. Okay. 3 darab 2, keluarkan 2 jari. Maksudnya 3 darab 2, 6. Okay, bila kita keluarkan jari yang ketiga, tu bermaksud 3 darab 3, 9. Dah jumpa kan 6 dengan 9. So tak payahlah keluarkan lagi jari yang lain-lain ni. Okay. Maksudnya ni, 6 ni, dia ada pada jari yang kedua. Maksudnya 3 darab 2 lah. Macam tu. Sebab dia ada pada jari yang kedua. Awak potong dia jadi 2. Okay, yang 9 ni pula dia ada pada jari yang ketiga. Maksudnya 3 darab 3 untuk dapatkan 9. So jawapan awak ialah 2/3. Ini adalah pecahan termudah dia. Okay, akhir sekali nombor 10. Okay, 5 tu salin balik macam teacher cakap tadi sebab dia nombor bulat, tak ada kaitan untuk dipermudahkan. Okay, yang kita perlu pemudahkan ialah 14/18 sebab kalau awak semak dalam sifir 14 dengan 18 ni dia ada dalam sifir 2. Okay. Semak dulu dekat sifir awak tu. Masing-masing ada sifir. Okay, semak. 14 dengan 18 ni dia ada dalam sifir 2. Okay. Jadi kita buatlah jari. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sebab dia berada dalam sifir 2, jadi kita baca sifir 2 lah. Okay, keluarkan satu jari, maksudnya 2 darab 1 sama dengan 2. Keluarkan jari yang kedua, itu bermaksud 2 darab 2, iaitu 4. Keluarkan jari yang ketiga, itu maksudnya 2 darab 3, iaitu 6. Okay, jari yang keempat ialah 2 darab 4, iaitu 8. Dan jari yang kelima ialah 2 darab 5, iaitu 10. Okay, tak jumpa lagi kan? Okay, bila tak jumpa, keluarkan sebelah lagi tangan. Okay, keluarkan jari yang ke-6. Okay, 2 darab 6, 12. Okay, tak jumpa lagi. Okay, keluarkan jari yang ke-7 pula. Okay, ni ialah 2 darab 7. 2 darab 7 ialah 14. Okay, dah jumpa dah. Yang ini. Jadi, 2 darab berapa tadi untuk dapatkan 14? 2 darab 7 lah sebab awak keluarkan 7 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita potong dia jadi 7.
Okey, cari 18 pula. Okey, keluarkan jari yang ke-8. 2 kali 8 ialah 16. Okey, tak jumpa lagi. Keluar pula jari yang ke-4. Okey. 2 darab 9. Maaf ni jari yang ke-9. Okey, 2 darab 9, 18. Baru kita jumpa. Okey, maksudnya kita dah keluarkan 9 jari. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, potong jadi 9. So, jawapan awak jadi 5, 7 per 9. Okey. Inilah pecahan termudah dia sebab kita dah tak boleh potong lagi. Maksudnya 7 dengan 9 ni hanya berada dalam sifir 1 saja. Kalau awak cuba potong, maksudnya awak cuba bahagi dengan sifir 2, bahagi dengan sifir 3, bahagi dengan sifir 4 semua, tak boleh. Awak akan dapat baki. Okey? So, maknanya pecahan nombor bercampur ni lah dalam bentuk termudah lah ni. Okey? Okey, itu adalah kaedah jari. Okey. Teacher nak tunjuk pula satu lagi kaedah, iaitu awak boleh juga permudahkan pecahan menggunakan petak sifir. Okey. Okey, bagaimana kita nak buat? Okey, sekejap ya, teacher tunjuk. Okey, kita buka dulu petak sifir. Okey, petak sifir ni macam ni lah. Okey, awak dah buat siap-siap petak sifir, maksudnya awak listkan sifir 1 sampai sifir 12. Okey. Maaf ada kesilapan sikit kat sini. Sekejap. Sekejap ada kesilapan sikit. Okey. Kat sini. 4. Okey, kejap Okey. Kita tengok semula petak sifir ni. Okey, kat sini tadi tertinggal 4 tu. Okey, okey, kat sini teacher dah listkan sifir 1 hingga sifir 12. Okey, ni petak sifir yang teacher dah bina lah. Okey, bagaimana kita nak guna petak sifir ni untuk pemudahkan pecahan? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey. Tengok contoh yang pertama ni. Okey. Contoh. 6 per 18. Okey, tengok 6 dengan 18 ni, dia bukan pecahan yang termudah sebab dia ada dalam sifir lain selain daripada sifir 1. Okey, awak tengok 6 dengan 18 ni dia ada dalam sifir 2, betul tak? Ni. 6, 18 ada dalam sifir 2. Okey. Kemudian dia juga ada dalam sifir mana lagi? Dalam sifir 3. Dia ada dalam sifir 3. 6 dengan 18. Kemudian tengok pula sifir 6. Dia juga ada dalam sifir 6. Okey, jadi kita terus ambil lah sifir 6 ni. Kita ambil sifir paling besar yang dia berada tu. Okey, dia ada dalam sifir 3, ada dalam sifir 2. Tapi yang sifir paling besar dia berada ialah dalam sifir 6 kan. So ambil dalam sifir yang paling besar ni. Okey. Yang 7, 8, 9 semua tak adalah sebab memang tak ada nombor 6 pun dalam sifir 7 hingga 12 ni. So sifir paling besar dia sifir 6 lah.
Okey, jadi kita ambil sifir 6. Okey, 6 kita ambil yang ini. Kemudian 18 kita ambil kat sini. Okey. Kemudian apa kita perlu buat? Okey. Kita bawa nombor 6 ni ke sifir 1. Maksudnya kita bawa nombor 6 ni ke sifir 1. Okay, kemudian nombor 18 ni pun kita bawa ke sifir 1. Maksudnya bawa dia ke belah kiri sekali. Belah kiri sekali ni ialah sifir 1 lah. Ni semua ni. So apa nombor yang awak dapat kat sifir 1 tu? Okay, sifir 6 ni kita bawa dia pergi ke nombor 1. So tulislah 1. Okay, yang 18 ni tadi awak bawa ke sifir 1, dia pergi ke nombor 3. So 18 ni tukarlah jadi 3. Jadi inilah jawapan dia, pecahan yang termudah. Okay, kesimpulannya, secara kesimpulannya pecahan termudah ni ialah pengangka dengan penyebut dia hanya berada dalam sifir 1 saja. Maksudnya 1 dengan 3 ni dia tak ada bersama-sama dalam sifir-sifir yang lebih besar ni. Dia hanya ada dalam sifir 1 je. So dia jadi pecahan yang termudah. Okey. Tengok pula contoh yang kedua. Okey. Lapan per 24. Okay, 8 per 24. Okay, kita semak dulu. 8 dengan 24 ni dia ada pada sifir mana? Adakah pada sifir 1? Tak ada. Adakah pada sifir 2? Sifir 2? Ada. Ni 8 sin 24. Semak lagi, ada tak dalam sifir 3? Tak ada. Sifir 4? Ada. Ni. Okay, semak lagi. Sifir 5? Tak ada. Sifir 6? Tak ada. Sifir 7? Tak ada. Sifir 8? Okey, ada. Ni 8. Ni 24. Jadi sebab sifir 8 yang paling besar, walaupun dia berada dalam sifir 2 dan sifir 3 tadi, dalam sifir 4 tadi, tapi sebab dia berada pada sifir 8 iaitu yang paling besar, jadi kita pilih yang ni lah. Kita pilih yang ini. Okey, 8 dengan 24. Okey, kita bawa dia pergi ke sifir 1. Jadi awak dapat 1. 24 ni pula bawa dia ke sifir 1 juga. Jadi awak dapat 3. So jawapan dia 1 per 3 lah. Kebetulan sama macam soalan 1 tadi jawapan dia. Okey, tengok pula contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Satu 6 per 18. Okey, 1 6 per 18. Okey, 1 ni macam teacher cakap tadi, awak salin semula sebab dia tak terlibat dalam pemudahkan tu. So 6 dengan 18 ni kita cari dalam sifir. Okey, tengok dulu dalam sifir 1. 6 dengan 18 tak ada. Sifir 2 ada. 6 dengan 18. Okey, tunggu dulu. Semak dulu dalam sifir 3. Kita nak cari sifir, mana sifir paling besar yang dia berada bersama-sama tu. Maksudnya nombor 6 dengan nombor 18 tu dia ada bersama-sama dalam sifir mana yang lebih besar tu. Okey. Semak pula sifir 3 ada. 6 dengan 18 ada. Okey. Semak pula sifir 4. Kalau tak ada, kalau awak semak lagi dalam sifir yang seterusnya ni tak ada, jadi kita ambil yang inilah tadi. Tapi sebab awak semak
tiba-tiba awak jumpa dalam sifir 6 kan. Kat sini sifir 6. Pun ada 6 dengan 18. So kita ambil yang inilah. Jadi kita ambil yang ini. 7 semua ni memang tak ada dah sebab ini ialah nombor 6. Tak logik lah kalau dia ada dalam sifir 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ni. Sebab nombor paling besar dia 6 kan. Jadi awak paling besar awak boleh jumpa pun hanya dalam sifir 6 je. Okay. So ambil yang ini. Okay, ambil yang ni. 6 ni bawa dia pergi ke sifir 1. Okay, 18 ni pun sama. Bawa dia pergi ke sifir 1. Kebetulan lagi dapat jawapan 1/3. So jawapan dia 1/3. Okay, kita tukar pula lah soalan. Bagi sifir yang lain pula. Okay, sekejap. Okay. Okay, kita ambil pula nombor yang lebih besar sikit. Okay, 36/54. Okay, 36/54. Okay, kita semak. Nombor 36 dengan 54 ni dia berada pada sifir mana? Adakah pada sifir 1? Tak ada. Sifir 2 pun tak ada. Sifir 3 pun tak ada. Sifir 4. 36 ada tapi 54 tak ada. Okay, teruskan lagi. Sifir 5 pun tak ada. Sifir 6. Kat sini ada kan? Okay, sifir 6. Okay. Kat sini ada sifir 6. Okay, kemudian tengok pula sifir 7. Tak ada. Sifir 8. Tak ada. Sifir 9. Okay, ada. 36 dengan 54. Okay, oleh sebab sifir 9 ni lebih besar, jadi kita pilih yang dekat sini lah. Kita tak payah pilih yang dekat sifir 6 tadi. Kita ambil mana sifir yang lebih besar. Okay. So 36 dengan 54 ni, kita pilih yang ni tadi. Kita bawa dia pergi sifir 1. Macam tadi kita buat. Okay, kita bawa dia pergi sifir 1. So, apa nombor yang kita dapat? Apa nombor yang kita dapat? Okay. Nombor yang kita dapat ialah 4/6. Okay. Okay, awak perhatikan pula 4 dengan 6 ni. Okay, perhatikan 4 dengan 6. Okay, kalau awak perhatikan 4 dengan 6, 4 dengan 6 ni sebenarnya bukan pecahan termudah. Sebab 4 dengan 6 ni dia masih ada dalam sifir 2. Nampak tak ni? Dia ada dalam sifir 2. Jadi sebab dia ada dalam sifir 2, awak kena bawa lagi lah ke sifir 1 macam ni. Okay. Awak bawa dia dalam sifir 1 macam ni. So jawapan dia jadi 2/3. Okay, maksudnya awak kena sentiasa semak lah walaupun awak dah dapat jawapan 4/6 ni, 4 dengan 6 ni masih belum kecil sebab dia ada dalam sifir 2. Selagi dia ada dalam sifir lain selain dari sifir 1, selagi tu awak kena kecilkan dia lagi. Maksudnya kena pemudahkan lagi. 2/3 ni baru yang termudah sebab 2/3 ni hanya ada dalam sifir 1 saja. Dia tak ada dalam sifir lain ni. Kalau awak semak satu-satu. Okay. Okay, kita tengok lagi contoh. Okay, kita tengok lagi contoh. Sekejap Tengok lagi contoh yang seterusnya.
supaya awak lebih faham lagi. Okey. Okey. Kita tengok contoh yang ke-6. Okey, contoh yang seterusnya lah. Okey, sekejap Okey, 16, sekejap Okey, 16 per 72. Okey, nombor besar lagi sikit. Tengok nombor besar sikit. Okey, 16 per 72. Okey, biasanya kalau nombor besar ni memang tak sesuai untuk kita guna kaedah jari. Okey, kalau nombor yang lebih besar ni macam dah puluh-puluh tu memang kita tak sesuai guna kaedah jari lah. Yang ni seelok-eloknya awak guna kaedah petak sifir ni. Okey. Okey, kita cari 16 dengan 72 ni dia berada pada sifir mana? Okey, sifir 1 tak ada. Sifir 2 tak ada. Sifir 3 tak ada. Sifir 4 pun tak ada. Sifir 5 tak ada. Sifir 6 tak ada. Sifir 7 tak ada. Okey, sifir 8. Sifir 8 ada kan? Okey, 16 dengan 72. Okey, kita bawa dia macam tadi pergi ke sifir 1. Okey, kita bawa dia. Okey, 16 dia jadi 2. Okey, 72 pula kita bawa dia ke sifir 1. Dia jadi 9. Jadi jawapan awak ialah 2/9 lah. Ambil yang ni tadi. 2/9. Okey, seterusnya 21 per 56. Okey, 21 per 56. Okey, awak semak 21 dengan 56 ni, dia ada dalam sifir mana? Sifir 1 tak ada. Sifir 2 tak ada. Sifir 3 pun tak ada. Sifir 4 tak ada. Sifir 5 tak ada. Sifir 6 tak ada. Okey, sifir 7. Sifir 7 ada 21 ni. Dengan sifir dengan 56 kan? Yang ni. Okey. Kenapa kita tak semak lagi yang sifir seterusnya ni? Sebab kalau awak tengok tak ada pun 21 kan dalam sifir seterusnya ni. Jadi maksudnya kita berhenti kat sifir 7 lah. Okey. Ambil 21 ni. Kita bawa dia pergi ke sifir 1. Okey, bawa dia pergi ke sifir 1. Dia jadi 3. 21 ni jadi 3. Kemudian 56 ni bawa ke sifir 1. Dia jadilah 8. So jawapan awak ialah 3/8. Macam tu. Okey. Dan yang terakhir saya bagi contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. 30 per 66. Okey. Semak dalam sifir 1 tak ada. Sifir 2 tak ada. Sifir 3 pun tak ada. Sifir 4 tak ada. Sifir 5 tak ada. 30 ada. 66 tak ada. Sifir 7. Okey, sifir 7 ada. 30 dengan 66. Kat sini. Okey, kalau awak nak semak lagi sifir 7 hingga sifir boleh. Tapi pastikan kedua-dua nombor ni adalah.
Tapi kalau awak semak dekat sifir 7 hingga sifir 12 ni dah tak ada nombor 30 dengan 66, maksudnya kita pilih yang sifir 6 ni tadilah. Okay, kita semaklah dulu. Yang sifir 7 tak ada. Sifir 8 tak ada. Sifir 9 tak ada. Sifir 10 pun tak ada. Sifir 11, 66 ada. 30 tak ada. Okay, sifir 12. 30 tak ada. 66 pun tak ada. Jadi kita pilih yang tadilah. Mana tadi kita jumpa? Dekat sifir 6 tadi. Ni. Nombor 36 dengan nombor 60. Minta maaf. Bukan nombor 36 minta maaf. Okay, nombor 30 tadi. Dengan 66. Okay, macam biasa kita bawa dia ke sifir 1. Okay, bawa dia pergi sifir 1. Okay, kemudian yang ni pun samalah. 66 tadi tu. Bawa ke sifir 1. So, apa awak dapat? 5/11. Jadi tulislah 5/11. Okey, itu saja. Teacher harap awak dapat faham apa yang teacher jelaskan. Kalau nombor yang pecahan yang kecil, maksudnya pecahan tu belas-belas ke apa, awak boleh guna kaedah jari. Okay, lebih mudah. Okay, kalau nombor tu dah jadi nombor yang besar, maksudnya awak jumpa nombor 72, 56, 66, maksudnya nombor tu dah besar. So kalau kadang-kadang bila nombor makin besar ni kita susah nak guna jari sebab jari kita 10 je. Kan? So kalau nombor yang besar-besar ni lebih sesuai awak gunakan kaedah petak sifir ni. Okay? Okay, itu saja untuk pagi ni. Assalamualaikum dan terima kasih.